Pak Yuying. 2/3/4. Di sini dia. Hah? Oke, sudah plot? Sudah. Sudah. Yang lain? Syuhada, sudah? Sudah. Sudah. Ya, teacher. Sudah? Oke, so sekarang, pastikan kamu punya pembaris adalah 30 cm 30 cm ataupun yang 15 cm. Oke, sekejap. Oke, so kamu ambilkan kamu punya pembaris. Oke, kamu kena pandai adjust ya. Oke, macam mana adjust? Oke, sekejap. Oke, pastikan kamu punya titik ini. Oke, jangan kamu garis. Pastikan kamu punya titik, jangan terlalu jauh, jangan terlalu sangat jauh. Oke, pastikan titik-titik kamu itu kena pada garisan. Oke, macam ini teacher pun kena kasih adjust. Oke, teacher pun kena kasih adjust. Oke. Ayo. Oke. Sama ada teacher mau adjust begini. Kalau teacher adjust begini, kamu tengok dua titik saja yang kena garisan kan? Oke, teacher adjust lagi. Sampai banyak titik yang kena garisan. Begini. Tengok, 3 titik sudah kan? 1, 2, 3. Termasuk ini 4. Oke. Jadi kamu punya pembaris, kamu kena pandai adjust. Tetap tahu kenapa satu titik ini tidak kena. Mungkin dia punya soalan memang begitukah? Itu teacher termasuk bagian 9 teacher. Bagian 9. Oh ya kan? Oke. Salah tengok. Oke. Ini 10, 8. Tadi itu nombor 10 kan S-nya? Iya. 10 maksudnya 8.8. Di sini dia. Di sini dia. Oke. Jadi, kamu buatkan satu garisan, pastikan memotong pasi Y ya. Memotong pasi X. Memotong pasi Y. Ya, betul. Oke, ini. Oke, pastikan potong pasi Y. Sudah? Kenapa dia punya garisan mesti potong pasi Y? Supaya kamu boleh cari nilai pindasan Y nanti. Oke, supaya nanti kamu boleh cari pindasan Y. Sudah? Pastikan ini label. Ada? Pasi Ada. X dengan pasi Y. Oke. So yang di sini bahagian B kamu sudah dapat 3 markah sudah. Macam mana boleh dapat 3 markah? Maka yang pertama dia akan lihat, adakah titik pertama kamu ini
Okey, betulkah kamu plot dengan apa dia punya nilai ya? 3.4. Nah, betulkah titik ini kamu plot dengan 3.4? Dia akan cek ini yang pertama. Okey, kalau ini kamu plot dengan betul, okey, dapat 1 markah sudah tu. 3.4 di sini. Di sini sudah dapat 1 markah. Sekiranya kamu punya titik pertama ini salah plot. Contoh, kamu plot 3.2. Tapi sebenarnya 3.4. Kamu salah plotkan. Dia akan pergi lihat kepada titik yang kedua. Okey, betulkah kamu punya titik kedua itu kamu plot 4 apa, Jos? 4.6. 4.6. Okey, sekiranya kamu punya titik yang pertama kamu salah, dia akan pergi kepada titik yang kedua. Betulkah kamu plot dengan 4.6? Kalau betul, di sini titik yang kedua mula dengan K1, 1 markah. Okey ya. Lepas itu, 2 markah lagi, dia akan tengok yang selebihnya ini. Ini 1, 2, 3, 4. Adakah plot dengan betul dulu? Sekiranya 4 titik ini, ada 1 titik kamu plot salah, tak ada maka sudah ya. So, pastikan kamu punya 4 titik yang selebihnya di atas itu, pastikan plot dengan betul. Okey? Kalau ada 1 titik plot dengan salah, terus tak ada 1 markah. Okey ya? So, maka yang ketiga adalah ini, garisan hitam ini. Lines of best fit. Okey, garis penyuaian yang terbaik. Okey, adakah dia tengok? Okey, adakah kamu punya titik ini kena pada garisan? Okey, tengok di situ. Ini saya sudah ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 titik kena garisan, ada 2 titik ini, contoh ya. Ini boleh diterima. Sebab dia tidak terlalu jauh, dia hampir dengan garisan hitam. So, 1 markah sudah dapat untuk ini. Okey, so dapat 3 markah. Boleh ya untuk B. Ini B saja. Okey. Lihat kepada soalan A sudah. Okey, so di sini saya sudah dapat idea. Okey, saya sudah dapat idea. Di mana saya boleh kasih ungkapkan. Okey, di mana saya boleh ungkapkan persamaan. Ini adalah persamaan tidak linear. Iaitu Y sama dengan AX pasal 2 tambah BX. Okey, Y. Ini Y. Macam mana saya hentak pergi kepada Y per X? Dari Y, ini persamaan tidak linear, tak linear. Dari persamaan tidak linear, macam mana saya dari Y, macam mana hentak pergi ke Y per X? Maksudnya setiap satu bahagi dengan X lah. Bahagi X, ini pun bahagi X. Apabila bahagi dengan X, jadi AX kuasa 2 akan jadi AX. BX bahagi X akan jadi B. Okey? Jadi ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kan? Jadi boleh sudah tahu kamu punya C itu apa? C itu ialah pindasan kan? Okey, kalau untuk soalan ini saya akan suruh pelajar semua jawapan untuk termasuk dengan jadual, termasuk dengan A, termasuk dengan soalan C, teacher suruh dia buat di dalam kertas graf. Dalam kertas graf itu dia buat semua jawapan di situ. Okey, tapi kamu kena pandai adjust lah. Biasanya jadual di sini. Cukup tuh. Cukup tuh. Dia buatlah. Supaya itu pemeriksa dia senang dapat markah. Okey, lepas itu, cepat padam.
Oke, lepas itu persamaan yang tadi itu Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BS. Dia pun tulis di situ. Oke, ini AS tambah B. So di sini dia sudah tahu Y sama dengan MS tambah C. Oke, C itu ialah pindasan Y. Sebab itu teacher cakap kamu punya garis lurus mesti potong pasi Y. Sebab ini ialah pindasan Y. Oke. Jadi saya pun boleh cari nilai B sudah. C adalah B. Ini soalan C. C adalah B. Apakah nilai C saya di situ? Cuba kamu lihat kamu punya graf. Berapa nilai C yang kamu dapat? 2. 2. Jadi kamu tulis sana 2. Oke. 2 sama dengan B. 2, tepat-tepat 2? Iya. Yang lain? Iya. Oke. Ini bergantung kepada graf kamu ya. Ini Jos punya C-nya 2. Jadi B sama dengan 2. Sudah jawab untuk nilai B. Oke, sekarang saya mau cari A. Cari A. A adalah keturunan kan? Kamu tengok nih. Oke, jadi M sama dengan A. M sama dengan A. Oke, jadi yang di situ dalam graf saya ambil 2 titik. Biasanya saya ambil titik yang di sini, senang. Oke, ini apa kau punya titik? Kamu sendiri cari. Guna kamu punya graf ya. Kalau si Jos ini 0,2. Kalau kamu punya 1,8, 1,5, 2,2, tulis. Oke. Lepas itu ini titik yang pertama saya ambil, titik yang kedua saya ambil ini. Apa koordinat ini? 12, 10. Oke. Jadi saya ambil 2 titik ini, saya kasih masuk. Gunalah keturunan punya formula. 10 tolak 2 bahagi 12 tolak 0 sama dengan A. Jadi A sama dengan apa nih? 8 per 12. Jadi A adalah 2 per 3. Begitu. Oke, jadi sudah habis jawab untuk soalan yang pertama. Boleh ya ini? Boleh. Ini yang dia punya persamaan titak linear itu senang tukar. Oke, boleh ya? Muka surat 95. Oke, pergi ke muka surat yang sebelah. Ini. Oke, fahamkan soalan dulu. Tengok jadual. Oke. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji hubungan Y sama dengan AX kuasa B. Kalau ada melipatkan kuasa B, ini mesti gunakan log sudahlah. Oke, A, tukarkan persamaan kepada bentuk linear. Oke, itu nanti. Oke, tengok kepada B. Plotkan log 10Y melawan log 10X. Ini dia. Oke, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0,2 unit pada pasi log 10Y dan log 10X dan 2 cm kepada 0,4 unit pada pasi log 10Y. Oke, seterusnya lukiskan garis lurus penyayang yang terbaik. Oke, C. Dengan menggunakan graf di B, cari nilai E dan B. Lepas itu tengok jadual. Apa yang kamu perlu buat? Terus jawab ke B dulu. Oke. Kalau dia minta plot, sebelum plot mesti ada jadual kan? Oke. So, isikan jadual ini dulu. Oke. Kamu tengok log 10X. Saya punya S2. Jadi dalam kalkulator, kamu tekan log. Dalam kalkulator ada log tuh. Log itu maksudnya log 10. Log apa? Log kamu tekan 2. Lepas itu tekan sama dengan. Oke, jadi apa nilainya? Bila kamu tekan kalkulator, banyak nombor kan? 0.301222. Banyak nombor kan? Kau gila kan ini?
ambil 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan ataupun 3 angka bererti. Kamu tahu ya 3 angka bererti kan? Oke, so yang di sini macam mana mau kira kalau 3 angka bererti? Start kira di sini. Ini 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Jadi 0.301. Oke, jadi kamu tekan log 3. Kau tekan log 3. Oke, kamu akan dapat 0.47712. 3 angka bererti adalah 0.477. Oke, lepas itu log 6. Tekan. 3 angka bererti 0.778. Oke ya. Lepas itu tekan log 12. Tekan log 12. Kau akan dapat, oke, kalau log 12 begini, 1.7918. Oke, kalau 3 angka bererti, start kira di sini kan, ini 1, 2, 3, kan, belakang lebih 5, sila tambah 1. So, adalah 1.08. Boleh? Oke, lepas itu log 16. Oke. 1.2041 kan? 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Tengok belakang. Lebih 5 sila tambah 1. Disebabkan dia kurang 5, jadi 1.204. Sorry. 1.20. Ya. Oke. Y pun sama. Tekan log 4. Oke. Sendiri tulis. Cari. Oke. Kalau log 28. Oke, kalau tekan kalkulator ialah 1.447, 3 angka bererti di digit 4, tengok belakang lebih 1 sila tambah 1, sebab itu 1.45. Oke, lepas itu log 81. 1.91. Oke ya? Oke. 2.17. Inilah jadual. Oke. Jadual ini sudah 2 markah sudah nih. 3 angka bererti. Oke, pastikan bagi 3 angka bererti. Oke ya. Lepas itu sudah bina jadual. Oke, tengok skala. Apa yang skala dia mau? Kalau untuk hasil Y, mula dengan 0.2. Kalau untuk hasil X, ini hasil Y, mula dengan 0.4. Sila lukis. Dia di mana? Di tengah-tengah kah? Di tepi-tepi. Kalau semua nombor positif, jadi boleh lukis di tepi-tepi lah. Oke, pastikan kamu punya 2 cm itu cukup untuk kamu punya nilai di situ. Oke, kalau pasti S mula dengan 0.2, kamu tengok S itu dia paling tinggi 1.2. Jadi kamu pun lihat kamu punya graf di dalam buku kerja. Cukupkah sampai 1.2? Kasih lebih tidak apa. Terutama yang di pasi Y. Jangan ngam-ngam. Mesti lebih. Sebab garisan itu memotong pasi Y itu mesti melebihi 2.17 tu. Oke, disebabkan pasi Y dia mula dengan 0.4, 0.4, 0.8, paling tinggi pun kasih 2.4. Oke, ini sifir 0.4 kan? Jadi lukis. Oke, lukis kamu punya graf. And then, lukiskan dia punya lines of best fit sekali. Nanti teacher akan suruh pelajar hantarkan dia punya graf kepada teacher. Teacher mau cek tu. Ya, coba buat. Teacher bagi masa 5 minit. Cukup tu.
Siapa yang di sini tidak tahu macam mana kira itu ini? Di mana 0.478? Ah, ada sesiapa yang tidak tahukah? Ada yang pelajar tidak tahu tuh macam mana kira tuh? Lukis pakai pembaris. Okay. Okay. Pastikan kamu label lah. Ini log 10Y. Ini log 10X. Oke. Okay. Ada sesiapa yang di sini ada masalah untuk plotkan itu titik? Hah? Tiada. Tiada? Oke, contoh. Kamu tengok ini. 0.301. Dalam graf tak ada 301 kan? Oke. So, dalam jadual dia bagi 3 angka bererti. So, dalam graf kamu kasih dia 2 tempat perpuluhan. Macam ini. 0.30 dengan 0.60. Begitu. Kalau yang ini 0.477, kamu cari plot itu titik 0.48. Okay?
Lepas itu 0.90. Faham ah? Faham? Sudah habis plot kah, Jos? Baru plotnya pertama, teacher. Oke, plotkan. Oke, Anthony, boleh? Oke, pastikan kamu pandai kira di mana 0.6. Nah, itu masalahnya. Di mana boleh dapat 0.6? Oke, saya punya titik pertama itu ialah 0.30 dengan 0.60 kan? Ya kah? Iya. Jadi 0.3 tak ada masalah sebab dia dikasih X. 0.6 tu. Okey, kamu tahu macam mana kira 0.6? Okey, kamu tengok itu. Saya mau tahu satu peta kecil ini mewakili berapa. Ini. Di sini nih, ini. Jadi saya cari beza ini dulu. Bezanya ialah 0.4 kan? Okey, di sini ada 10 peta. Jadi saya bahagi dengan 10 dulu. Okey, apabila sudah bahagi 10, maksudnya satu peta kecil itu adalah 0.04 kan? Okey. So di sini saya mau tahu di mana letak 0.6. Okey, saya 0.6 saya bahagi dengan 0.04. Nah, berapa bilangan petak yang akan tu? 15. Maksudnya 15 petak tu. Ini 0.3 kan? Ini 0.3. Jadi 15. Ini 10. 15 ni sini. 0.6. Faham? Boleh ya? Faham. Macam mana kira tu? Bilangan petak tu. Itulah cara cepat. Lepas tu plotkan titik untuk 0.48 dengan 0.9. Mana ni? Okey, 0.48 dengan 0.90. Okey, 0.48 dah ada masalah, saya boleh cari. Di sini dia kan? Tapi 0.9 itu. Jadi 0.9 saya bahagi dengan 0.04 sebab satu petak kecil mewakili 0.04. So, jadi bilangan petak ialah 22.5. Jadi saya pun carilah mana 22.5. Ini 10, ini 20. 22 di sini 0.5 tengah-tengah lah. Ni sini tengah-tengah. Ya. Boleh? Cari.
Sudah? Sudah. Sudah plot itu garis lurus? Sudah. Sudah. Yang lain? Hmm. Josh, Ya, teacher. kau scan ini barcode. Sebelum itu kau ambil gambar itu kau punya graf tuh. Kau ambil gambar, Kejap. lepas itu kau scan QR code sana tuh. Sudah? PDF ah? Kejap, teacher. Ataupun gambar pun boleh lah. Okay, and then kau scan itu QR code. Boleh scan kah? Sedang scan. Oke, sudah masuk itu dia punya whiteboard punya itu. Sudah. Dia ada tulis apa? Nama kan? Iya, dengan password. Ya, tulis nama kamu. Kau tulis Josh. Oke, Huruf passwordnya besar semua, teacher. apa? Nama tuh huruf besar semua. Besar kecil pun boleh. Oke, lepas itu Oke. password itu password 3349. Oke, lepas itu kau tekan confirm. Sudah? Sudah tekan confirm? Sudah. Oke. Dia bagaimana? Dia ada suruh kamu true kah? Dia ada bagi pop quiz dengan Oke, fun sudah. Kau pergi upgrade tuh, dia minta kamu upgrade tuh. Kau tekan itu upgrade. Iya, ada. Kau tekan, kau pilih, kau ambil, kau cari kau punya graf yang kamu ambil gambar tadi. Gambar. And then kau Oke, send. kejap. Oke, yang lain sudah lukis? Sudah. 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 Anthony? No, Syahila? Sudah. Sudah. Oke. Kita tengok si Josh punya. Baik. Ayah. Oh, tidak kasih rotate kah? Iya, teacher, belum tadi. Sorry, teacher. Oke, kejap. Ini version. Oke, ini rotate nih. Kau sudah lukis garis lurus kah? Macam belum kan? Belum. Coba kau garis lurus. And then ambil gambar lagi. Oke. Kejap. And then kau scan. Ini masih ada lagi. Kejap, teacher.
Kalau masih ada lagi, kau teruskan saja. Daniel, sudah kah, Daniel? Oh, Daniel. Daniel Masih Ting. buat teacher. Masih Masih buat. Ah. Ya, siapa yang di sini tidak tahu macam mana kira tu titik, kasih tahu awal lah. Nanti teacher pergi yang hujung-hujung sekali, nanti dia baru kasih tahu teacher saya tidak tahu macam mana dapat 0,90 tu. Mati. Oke, kejap. Oke. Ini saya tidak. Hmm. Hmm. Ini. Oke. Oke, ini grafnya. Kosong point. Oke, bandingkan kamu punya graf dengan gambar si Jos nih. Oke, di sini saya sudah nampak poin yang pertama. Ini sepatutnya 0,3. Nah, Jos, ini. Nah, 0,3, 0,6. Sini dia. Nah, di sini dia. Oh iya kan? Nah, oke. Lepas itu titik yang kedua hujung itu 1,08 dengan 2,17. 1,08. Bukan di sini kah dia? Belum sampai garisan itu. Kau tengok, kau punya sudah sampai garisan nih. Dia punya 1,08 tuh di sini. 1,1. Ini kau punya titik ini 1,1 nih. 1,08 boleh dapatkan di sini dia. Dia di sini nih, kan? Betul, Iya. Jos? Tengok. Dapat 1 maka daripada 3, dia dapat 2 titik sudah salah. Oke. Satu lagi 2,17. 2,17 54. 1 ya sepatutnya di sini 54. Di sini dia 1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia. Ya, di sini nih. Oke.
titik ini sepatutnya di sini. Kan? Ya Kak. Coba kau tengok kau punya. Salah. 1.91. 40. Sekejap. Okey, sekejap. Siap sudah. Aduh. Nah. Dia sepatutnya 1.08, 47, 10. Di sini dia. Di sini. Kan? Nah, sini. Sebelah saja. Sebab kau plot titik ini adalah milik 1.1. Okey? Boleh ya? Oh, boleh. Okey, jadi ini ialah dia punya garis lulusnya. Okey, so cek kamu punya graf. Pastikan titik kamu plot dengan betul. Ya? Okey, lepas itu pergi ke soalan A. Apa soalan A yang dia mau? Okey, soalan A. Dia mau minta kamu tukar ke dalam bentuk linear kan? Okey, cuba kamu tukar. Kamu tahu sudah macam mana tukar. Kalau yang ada buat latihan yang hari Isnin itu, boleh cari sudah tu dia punya persamaan linear. Okey, jadi pastikan kamu punya graf itu ada label lah. Satu untuk log 10x, satu untuk log 10y. Okey, so saya boleh jawab untuk A. Y sama dengan y sama dengan ax kuasa b. Okey, jadi ini adalah persamaan tidak linear. Dari y, macam mana boleh pergi ke log 10y? Sebab itu kita cakap pergi jawab soalan B dulu. Log 10y kan? Jadi kiri kanan pakai log 10. Log 10y sama dengan log 10 ax kuasa b. Yang di sebelah kanan gunakan hukum logaritma. Ini darabkan A darab dengan X kuasa B. Kalau darab, dia akan jadi tambah. Log 10 X kuasa B. Kuasa ini pindah ke depan, dia akan jadi darab. Tambah B log 10X. Okey. Lepas itu, apa yang perlu buat? Kasih susun. Saya mau kasih susun dalam bentuk Y sama dengan AS tambah B tambah C. Okey. Jadi saya pun susun. Teacher tulis di sebelah. Log 10Y di mana ini saya kasih susun dia di depan situ. Okey. B log 10S tambah dengan log 10A. Ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C. Okey? Kamu tengok kamu punya labeling di pasi X. Sebab itu teacher cakap mesti label dua-dua pasi. Inilah label pasi X iaitu log 10X. Jadi kamu punya persamaan itu ada log 10X sudah kan? Jadi di situ saya sudah tahu keturunan ialah B. C ialah log 10A. Begitu. Okey? Jadi apa nilai C yang dalam graf kamu? Sebab itu teacher cakap kamu punya graf itu mesti potong di pasi Y. Ini dia. Di situ. Baca berapa? Berapa, Jos? Sini. 0.08. 0.08.
Okey, 0,08. Ini si Jos punya. Jadi kamu punya, kamu pun kira di situ, kamu punya graf. Okey, sendiri tengok kamu punya graf. Kalau si Jos 0,08. Jadi di situ dia tulislah C ialah 0,08 sama dengan log 10A. Ini ialah di bahagian C sudah ya. Okey. Jadi saya mau cari A. Log 10 pindah, dia akan jadi 10. 0,08 akan jadi kuasanya. Okey. Oke. Berapa nilai? Tekan kalkulator. Kira kamu punya Ambil dua. 1 ambil berapa point. nomor? Okey, kalau tekan kalkulator 1.20. 3 angka bererti. Semua jawapan bagi 3 angka bererti. Jangan bagi 2. Jangan pergi 1. Lebih tidak apa. Kalau 4 angka bererti, boleh diterima. Jangan kurang, itu saja. Biasanya dia 3 angka bererti. Okey, itu A. Jadi B saya boleh cari sudah kan? Keturunan. M adalah B. Okey, jadi di situ dalam graf, saya ambil 2 titik. Biasanya saya ambil yang titik yang ujung yang di bawah ini, ya, yaitu dia punya nilai pindasan, yaitu 0,08. Ini ikut kamu punya graf ya. Ini saya ikut si Jos punya nih. Oke, lepas itu saya ambil titik ini, hujung atas. Ini hujung atas apa nilainya? 1.2 dengan 2.19 kah? 2.17. Oke, jadi tulis 2.17. Masuk dalam keturunan. Formula keturunan dia apa? 2.17 tolak 0.08 bahagi 1.2 tolak dengan 0 sama dengan B. Oke, ini kamu punya, ikut kamu punya graf ya, terutama ini. Oke, so adalah 1.74. Oke, ada yang dapat 1.74, ada yang dapat 1.72. Boleh ya ini? Boleh. Boleh. Ada soalan? Tiada. Oke, lihat kepada soalan 3, muka surah 97. Oke, lihat soalannya. Terutama dia punya persamaan tuh. Oke. Ini, baca. Ini persamaan, ini adalah tidak linear. Ini jadual. Dia minta kamu tukar. Ini nanti. Kamu plug ini. Oke. So, Y per X melawan dengan X. Oke ya. Jadi, sebelum kamu plug, isi jadual ini dulu. Isi. Isi sekarang. Cari. Kalau X ini ya, ambillah dia punya nilai X. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Y per X, 0.5 bahagi 1, 0.5. Oke, kalau Y per X untuk yang X2, 1.7 bahagi 2. Tekan kalkulator berapa? 0.85. Oke, isi jadual tuh.
Oke, sudah isi jadwal itu. Plot itu graf sekarang. Ikut skala yang dibagi dalam soalan itu. Okay, plot the graph and then buatkan garisan, garis lurus. Oke, pastikan kamu tahu macam mana plot itu titik. Oke, sudah plot. Sudah. Yang lain? Oke, kamu tahu bila exam kan? Tahu. 21 September kah? So, pastikan kamu sudah bersedia. Teacher tinggal bab 8 kah? Vektor. Oke, ini grafnya. Kamu punya titik semua kena garisan? Kejap, teacher. Oke, boleh cek di situ. Oke, pastikan titik itu kena garisan. Nah, ini 1,0,5, 2, 0,85, 3, 1,2, 5, 1,9, 8, 2,95.
Dapatkan? Dapat. Oke. So, pastikan garis lurus kamu potong pasi Y. Mesti. Oke, barulah kamu boleh jawab untuk soalan A. Oke, so lihat soalan A. Oke, soalan A, dia minta kamu tukar. Nah, jadi kamu pun tukarlah AY sama dengan BX kuasa 2 tambah dengan X. Tengok, saya punya ini ada AY, tapi dia punya graf yang kamu lukis itu adalah Y per X. Kan? Oke, apa yang kamu perlu buat? Pertama, saya pindahkan A dulu. Ke kanan dulu. A dan Y kan? Jadi Y sama dengan B per A, X kuasa 2 tambah dengan X per A. Itu yang pertama. Boleh? Lepas itu, kamu tengok. Saya punya ini ialah Y. Y, macam mana boleh bagi ke Y per X? Macam mana? Bagi X. Ya, bahagi dengan X. Jadi semua ini bahagi dengan X. Bahagi. Nah, begitu. And then kamu tengok X kuasa 2 di atas, X di bawah. Saya boleh potong tinggal BX per A. Potong kan? Tinggal 1. Ini pula potong tinggal 1 per A. Ingat ya, ini 1 nih, ada di 1 di atas. So, Y per X. Oke, jadi Y per X sama dengan B per A, darab dengan X, tambah dengan 1 per A. Oke, kamu lihat kamu punya label pasi X. Adakah sama sudah? Sama sudah kan? Oke. Lepas itu, ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi di situ saya sudah tahu keturunan saya ialah B per A. Saya punya C ialah 1 per A. Oke? Nah, jadi saya pun cari nilai E dulu. Apakah nilai pindasan Y? Nah, coba kamu cari di situ. Kamu punya graf, berapa nih? 0,1 lebih sedikit. Satu berapa? Kamu kena pandai kira tuh. Satu peta kecil, oke. Jadi kamu kena pandai kira peta tuh. Oke, di sini. Nah, sebab itu dicetak balik-balik tanya, pandaikah kamu kira peta? Oke, kamu tengok jarak sini memang ialah 0,5 jarak dia. Tapi jarak sini ada 10 peta. Sebab itu kena bahagi dengan 10. Oke, jadi 0,5 bahagi 10 ialah 0,05. Maksudnya, satu peta kecil ini adalah 0,05. Sekejap, kita kasih besar. Oke. Nah, ini boleh nampak sudah nih. Oke. Nah, jadi maksudnya satu peta kecil 0,05. Jadi contoh, kalau teacher punya pindasan Y di situ, kamu boleh nampak sudah, dia berapa peta dia ambil? Ada 4 3. Ada 3 peta dia ambil sudah. Jadi 0,05 saya darab dengan 3. Sebab satu peta kecil 0,05. Kalau 3 peta kau darab dengan 3 lah. 0,15. Maksudnya saya punya pindasan Y situ ialah 0,15. Tidak tahulah kamu punya pindasan Y di mana. Mungkin di sini. Mungkin di bawah sedikit. Jadi yang penting kamu kena pandai kira tuh. Oke? Boleh ya? Pastikan kamu pandai kira. Kalau tidak pandai kira, kasih tahu. Jangan sampai teacher mau habis-habis sudah. Teacher, saya tidak tahu macam mana kira peta. Oke? Jadi bahagian C letak 0,15. Ini teacher punya.
Kita tahu kamu punya. Jos, kau punya berapa? Dia bawah sedikit teacher. Bawah sedikit. Maksudnya 0,10 kah? Dua petak kah dia? Dia macam tengah-tengah sedikit teacher. Oh, tengah-tengah. Oke. Kalau macam si Jos, nah itulah yang teacher mau cakap tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau macam si Jos, dia macam potong di sini kan? Masuk kamu di sini kah? Iya. Oke. Macam mana kira dia punya pindasan? Oke. Di sini, oke. Ini 0,05. Separuh dia apa? Separuh daripada 0,05. Bahagi dengan 2. 0,025. 0,025. Oke. Jika si Jos dia macam ini sudah 1,15. Ini punya garisan merah ini sudah menunjukkan 0,20 kan? Jadi dia di antara 0,15 dengan 0,20 kan? Oke, so ini tengah-tengah ini adalah separuh daripada 0,05. Jadi kau punya 0,15, kau kasih tambah dengan 0,025. Oke, jadi adalah 0,175. Ini si Jos punya lah. Oke, tidak ada 0,02. Kita anggap dia separuh, itu saja. Oke, kita anggap dia sebagai separuh. Separuh daripada 0,05. Bahagi dengan 2 lah. Oke, sekarang saya mau cari E kan. Buka tempat. E sama dengan 1 bahagi 0,15. Jadi tekan kalkulator. Oke, 1 bahagi 0,15. So, so adalah 6,67. Oke. Ini yang ambil tempat perpuluhan lah. Boleh ya? Oke, itu A. Lepas itu, kita pergi ke mencari nilai B. Mencari nilai B ialah kecerunan dia kan? Oke, kecerunan adalah B per A. Jadi ambil 2 titik. Saya ambil titik ini sama dengan titik. Kamu ambil titik yang senang kira tuh. Mana nih? Di sinilah ambillah ini. Oke. Tapi B per A maksudnya B darab dengan 1 per A kan? Ingat B per A adalah hasil darab B dengan 1 per A. Oke, jadi yang M itu, saya pun inilah ambil 2 koordinat. Oke, 0,1,5 dengan poin yang terakhir ialah 8, 2,95. Oke, 8, 2,95. Jadi gunakan formula kecerunan cari. Tolak 0,15 bahagi dengan 8 tolak 0. Oke. Oke, so ini sudah jadi 2,8 bahagi dengan 8 sama dengan B. Apa nilai 1 per A? Ini adalah ini kan? Iya. 0,15. Oke, saya terus ambil 1 per A itu nilainya 0,15. Oke, disebabkan ini B darab, saya pindah, dia sudah jadi bahagi. Bahagi 0,15 sama dengan B. Jadi tekan kalkulator lah. Oke, so adalah B-nya adalah 2,33. Oke, 3 angka berarti. Sebab saya punya pindasan Y adalah 0,15. Oke, tidak tahu kamu punya.
Oke, kamu ambil kamu punya tuh bintang watt. Oke ya. Oke, Mulai teacher. ini Boleh. ya. Jadi latihan yang diberi pada hari Isnin itu sila buat. Oke, latihan hari ini. Oke, buku kerja. Oke, muka surat 98, 99, 100, 103. Semuanya graf. Oke, nah ini semuanya graf, 4 graf. Graf buat di dalam buku kerja dulu. Asalnya cukup tuh. Boleh? So, ini sila hantar hari Ahad. Jangan lupa kerja rumah hari Isnin. Oke, sila bersedia dengan peperiksaan September. Oke, ada soalan? Tiada. Ada yang lain? Anu teacher, nanti yang exam keluar bab berapa aja teacher? Semua bab. Wah, Ya, dari 1 hingga 10 kayak 10. Sebab itu teacher cakap hukum linear nih kertas 2. Graf nih, graf saja. Yang hari Isnin itu kertas 1. Ini kertas 2 hari ini. Oke? Jadi apa yang sudah belajar ini, jadi kena ingatlah. Tak tahu sempat lagi untuk ulang kaji kah atau tidak, teacher pun tidak tahu. Sebab teacher tengok dia punya jadual macam ikut format peperiksaan lah. Tak ada 1 jam kan? Kalau kertas 1, 2 jam kah? 2 jam 30 menit. Nanti teacher tengok balik. Oke ya? So, itu saja. Sekian, terima kasih.